Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Ahmad Yumni bin Abu Bakar. Saya dan ahli kumpulan saya ingin menyampaikan tajuk perbezaan epistemologi antara ilmu Islam dan ilmu Barat. Terlebih dahulu, izinkan saya dan rakan kumpulan saya memperkenalkan diri. Saya Syawal Ikhwan bin Muhammad Noor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mahira Majidah binti Muhammad Syukri. Saya Muhammad Izham Hamizi bin Zuraini. Assalamualaikum, nama saya Nurul Hasanah binti Abdul Rashid. Epistemologi atau lebih dikenali sebagai teori pengetahuan merupakan salah satu topik dari 3 topik utama perbincangan falsafah selain ontologi, termasuk kosmologi iaitu fakta asal kewujudan dan peraturannya, dan juga aksiologi iaitu sistem nilai. Jika menurut istilah falsafah, epistemologi membawa maksud sebagai perdebatan kritis mengenai sumber pengetahuan dan hasil teorinya yang menunjukkan kepada pembatasan dari segi aspek logik, manakala nilainya pula dari segi aspek falsafah. Dengan kata lain, epistemologi bertujuan untuk mengkaji prinsip pengetahuan manusia, tabiat, sebab, nilai dan juga had skopnya serta hubungan antara responden dan subjek berkaitan dengan pengetahuan mereka yang dirasakan. Secara fungsional, epistemologi memainkan peranan yang amat penting dalam menyelesaikan persoalan perbezaan sama ada pengetahuan seseorang itu benar atau palsu, menangkis kebingungan fahaman bid'ah dan menyaring serangan terhadap pemikiran falsafah terutamanya dari falsafah Yunani. Para sarjana masa lalu telah menyusun ilmu usuluddin merupakan usaha-usaha untuk mengelakkan berlakunya kekeliruan. Isu-isu kepercayaan dan pemikiran yang menimpa ummah pada masa itu dirancang dan direka mengikut struktur perbincangan dan orientasi perdebatan sesuai dengan bentuk kekeliruan dan serangan pemikiran yang telah berlaku. Terdapat 4 objektif untuk ilmu Islam. Yang pertama ialah memperbaiki diri. Kita dapat memperbaiki diri kita menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya dengan menggunakan ilmu yang telah kita pelajari. Yang kedua, mensyukuri nikmat kurniaan dari Allah yang Maha Agung. Kita dapat mengetahui bagaimana untuk mensyukuri setiap nikmat yang kita terima daripada Allah yang merupakan pencipta alam semesta ini. Ketiga, menegakkan keadilan untuk agama Islam. Berbekalkan ilmu yang telah dipelajari, kita dapat menegakkan keadilan untuk agama Islam jika terdapat ancaman daripada orang kafir. Yang keempat, dapat berfikiran waras. Orang yang berilmu dapat berfikir dengan waras berkaitan kesan dan kebaikan sesuatu tindakan yang dilakukan oleh mereka. Objektif bagi ilmu Barat. Yang pertama ialah mempelajari ilmu atas dasar kebendaan. Sesetengah individu mempelajari sesuatu ilmu adalah dengan niat untuk menghasilkan duit ringgit yang banyak agar mereka boleh hidup senang dan mewah. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai kapitalisme. Ilmu yang dipelajari adalah semata-mata untuk memperjuangkan hak kebebasan. Seterusnya, sumber ilmu Islam. Dalam epistemologi Islam, sumber ilmu Islam berasal daripada wahyu, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, sumber-sumber dalam epistemologi ilmu pengetahuan Islam yang diwakili oleh epistemologi ilmu Al-Ghazali ialah Al-Quran, hadis, panca indera, akal dan hati atau lebih dikenali sebagai kalbun. Pertama ialah Al-Quran.
Al-Quran ialah kalamullah yang merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Ia merupakan asas bukan hanya bagi agama dan pengetahuan spiritual, tetapi bagi semua ilmu pengetahuan. Al-Quran juga merupakan sumber pengetahuan ilmiah dan terdapat pandangan yang menyatakan bahawa Al-Quran merupakan kitab petunjuk. Kedua ialah hadis. Hadis ialah sesuatu yang bersumberkan dari Nabi Muhammad SAW seperti ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubung dengan syarak, hukum atau ketentuan-ketentuan yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Peranan hadis ialah menjadi sokongan kepada Al-Quran dan meluaskan lagi maklumat dan kandungan yang terkandung di dalamnya. Ketiga ialah panca indera. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa indera penglihatan manusia mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan. Berbagai kelemahan. Oleh hal yang demikian, ini boleh disimpulkan bahawa Al-Ghazali mengakui bahawa ilmu dapat diperoleh melalui indera adalah bukan ilmu yang sahih lagi meyakinkan. Tuntasnya, ilmu panca indera masih bersifat sederhana, penuh keraguan dan belum sampai pada tahap ilmu yang hakiki dan mutlak. Sumber yang keempat ialah akal. Akal merupakan alat yang dimiliki oleh manusia untuk memperoleh ilmu. Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa akal adalah sesuatu sifat yang boleh membezakan antara manusia dan makhluk lain, dan beliau juga menyatakan bahawa akal merupakan sesuatu ciptaan Allah SWT yang mulia sehingga makhluk lain tunduk dan hormat kepada manusia yang mempunyai akal. Akal juga merupakan syarat bagi manusia untuk memproses dan mengembangkan ilmu. Sumber Islam yang terakhir ialah hati atau lebih dikenali sebagai kalbun. Hati dikenali sebagai kalbun ialah alat yang terkandung di dalam jiwa manusia yang berfungsi untuk memperoleh ilmu. Seterusnya, sumber ilmu barat. Barat menganggap kebenaran hanya berpusat kepada manusia, iaitu sebagai makhluk mandiri yang menentukan kebenaran. Secara keseluruhannya, tradisi filsafat barat sepenuhnya berpandukan kepada logosentrisme. Sumber-sumber utama ilmu pengetahuan dalam perspektif barat diwakili oleh tiga aliran utama, iaitu aliran rasionalisme, empirisme dan kritisisme. Pertama ialah aliran rasionalisme. Rasionalisme ialah aliran yang berpegang kepada prinsip bahawa akal harus diberikan peranan yang utama dalam sesuatu penjelasan kerana akal merupakan sumber utama pengetahuan yang mendahului pengamatan indrawi. Kedua ialah aliran empirisme. Aliran empirisme merupakan aliran yang kedua, iaitu yang menekankan pentingnya pengalaman sebagai sarana pencapaian pengetahuan. Aliran ini berpendapat bahawa segala isi pemikiran manusia adalah berasal daripada pengalaman, kemudian diistilahkan kepada persepsi. Seterusnya, persepsi terbagi kepada dua, iaitu kesan-kesan dan gagasan. Sumber ilmu barat yang terakhir ialah aliran kritisisme. Immanuel Kant merupakan tokoh utama untuk aliran ini. Oleh hal yang demikian, pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh tokoh utama aliran ini, iaitu Kant, adalah berusaha untuk menyelesaikan perdebatan yang terjadi di antara rasionalisme Jerman dan empirisisme Inggeris. Kant berusaha menunjukkan unsur dalam pemikiran manusia yang berasal dari pengalaman dan unsur yang berasal daripada akal. Saya ingin membentangkan tentang perbezaan antara epistemologi ilmu Islam dan juga ilmu barat. Ilmu Islam berdiri atas asas sumber nakliah iaitu wahyu dan tidak menolak faktor akidah yang berasaskan kesuburan akal dan perkembangan pemikiran.
Ilmu Islam juga terbentuk dalam acuan yang sepadu. Dalam Islam, pemahaman dan huraian ilmu-ilmu tersebut adalah berdasarkan kepada metafizika Islam atau prinsip-prinsip yang berasaskan tauhid. Hal ini demikian kerana tauhid adalah penentu segala-galanya dalam Islam. Perbezaan epistemologi ilmu barat pula ialah ilmu barat bersifat sekular atau moden yang telah digunapakai oleh umat Islam. Hal ini menyebabkan pemahaman moden ini telah menolak faktor-faktor halus yang lebih merujuk kepada agama, falsafah dan peradaban berdasarkan nilai dan etika. Selain itu, para pemikir barat juga membuat keputusan untuk mengembangkan lagi idea sekularisme ini sebagai strategi asas dalam semua bidang pengembangan kehidupan manusia. Saya ingin menerangkan tentang kesan ilmu Islam dan Barat terhadap dunia. Ilmu atau knowledge merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ilmu dapat menjamin kehidupan kita untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Terdapat beberapa kesan ilmu Islam terhadap dunia, iaitu pertama, dapat melahirkan ramai manusia yang bijak pandai dalam setiap bidang yang mereka ceburi. Bidang sains dan teknologi juga datang dari Al-Quran dan ia dapat membantu manusia dalam memenuhi keperluan nilai dan kehidupan seharian yang diperlukan. Kedua, kejuruteraan dalam Islam adalah penggunaan teknik tertentu bagi membantu manusia. Selain itu, ilmu Islam dapat mengelakkan kita dari terkena ancaman dari kuasa asing yang ingin menjatuhkan umat Islam. Kesan ilmu Barat terhadap dunia pula ialah ramai orang akan mendapat ilmu tentang cara menguruskan perniagaan dengan baik. Orang Barat menganggap kebenaran itu hanya berpusat pada manusia dan ia sebagai makhluk yang menentukan kebenaran. Selain itu, ilmuwan Barat sudah memisahkan diri dari intervensi gereja dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Barat selalu berorientasi pada penguasaan dan daerah-daerah lain seperti Sepanyol, Perancis dan Portugis. Tambahan pula, negara Barat telah banyak menghasilkan peralatan mesin kepada industri negara maju. Contohnya, perkembangan perniagaan dapat dipermudahkan apabila ia wujudnya pengenalan terusan, jalan yang baik dan landasan kereta api. Kesimpulannya, epistemologi adalah cabang falsafah yang membahaskan tentang hakikat, sumber, struktur, kaedah dan keistimewaan ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam mengembangkan pandangan yang integral antara profesional dan yang cekap, sedangkan pendidikan Barat hanya mengembangkan aspek profesional sahaja. Tambahan pula, ilmu Islam mengembangkan semua aspek kepribadian manusia mulai dari hati hingga akal, sedangkan ilmu Barat hanya memperhatikan akal sahaja. Sumber epistemologi menurut Islam yang meliputi Al-Quran iaitu sebagai sumber utama, manakala sumber epistemologi menurut Barat pula hanya terdapat pada akal sahaja. Kajian akhir tentang tugasan yang diberikan bertajuk Perbezaan Epistemologi antara ilmu Islam dan ilmu Barat ini
telah mendapati ilmu Islam dan Barat mempunyai keistimewaan tersendiri masing-masing dan telah bersaing secara sihat untuk mewujudkan kemajuan di masa hadapan. Sekian, terima kasih.